Ini saya cakap pasal fuzzy ya. Ini katakan kita punya parameter C tadi ya. Dia ada maksimum, dia ada minimum. Min dekat mana? Dia boleh jadi tengah-tengah ataupun min dia boleh jadi dekat mana-mana. Min. Dia bergantung pada, kalau kita tengok kalau normal distribution, min dekat tengah-tengah lah. Ni minimum, maksimum. Kadang-kadang dia ada log normal. Betul? Ni dia skewed kat sini. Ni yang sama dengan yang saya tunjuk ni lah. Dia boleh ambil equation ni, masukkan dalam formula, ataupun dia simplifykan dengan alpha cut dekat sini. Panggil alpha. Jadi as simple as, katakan this is 0, 1. Jadi kita ambil 1 itu as a mean. Selalu orang ambil di sini mean, nilai mean. Tapi ini graf ini represent saja. Satu tu untuk mean. Jadi as simple as, kalau nak simplifykan, dia ambil garis lurus saja kat sini. Dia ambil garis lurus saja. As simple as that. Kalau yang sebenar, dia bukan garis lurus, dia ambil yang ini. Kemungkinan dia ada curve yang ikut statistik macam ni pun boleh juga. Tapi untuk simplifykan, dia ambil garis lurus supaya ini garis lurus kita ambil as simple as yang y sama dengan mx kan. Yang tu kita jadikan dia formula. Jadi alpha cut ni kalau kita ambil ini minimum, maksimum, masukkan dalam finite element ataupun dalam formula tadi, kita ambil dapat dia punya result. Jadi untuk run nombor 1, ini saya ambil run nombor 1 ada result min, max. Ni result dia punya variable tadi lah, saya ambil v ni, variable 1 untuk alpha cut sama dengan 0. Dan kita ambil yang run nombor 2, kita dapat juga min, max, result untuk v ni, v2 ni v1 untuk alpha cut sama dengan 1. Tapi ni ada satu jawapan je. Ada satu saja jawapan kat sini. Sebab dia run yang ini. Okey, tengok in between, kita ambil alpha cut 0.5. So, kita dapat sini nilai ni. Ambil saja nilai kat sini dan ambil saja nilai kat sini. Masukkan dalam formula. Ni kan range ya. Ni katakan C 0.5, C 0.5 min, ni max. Jadi ada dua nilai. Ni ada dua nilai, ni ada dua nilai. Jadi bila run program finite element ke formula ke, kita dapat V3 untuk run nombor 3. Kita dapat yang min juga, kita dapat max. Untuk alpha cut sama dengan 0.5. Jadi ada banyak result dekat sini. Result tu berdasarkan kita punya maksimum minimum. Tapi ini adalah fuzzy punya approach lah. Dan dia tak random. Tadi guna random. Tadi guna random yang guna Monte Carlo. Ada juga boleh dibuat fuzzy random, combinekan dua-dua. Mungkin dia ambil random dekat mana-mana dekat sini. Tapi dalam range itulah. Itulah jawapan dia. Syamil. Boleh guna dalam Excel bro, fuzzy. Boleh. Beberapa tahun lepas student saya buat, dia modifykan finite element tadi tu. Dia masukkan fuzzy.
dan boleh dapat. It is possible. Okay. Yang penting dapatkan formula ni lah. Formula ni. Ni garis lurus. Saya tunjukkan Kemungkinan dia kalau kita guna ini normal distribution Gauss. Mungkin dia bentuk dia macam ni. Kemungkinan dia bentuk dia begini. Saya hanya accelerate. Tentu dan mungkin dia begitu. Kemungkinan macam tu kita dapat dalam formula ni. What is the equation of this? What is the equation of this? Mungkin kita boleh bandingkan antara garis merah dengan garis hitam, apa bezanya. Mungkin di situ ada dia punya error juga. Kalau errornya tak besar, kenapa tak gunakan yang simplify je, garis lurus. Alright, ada lagi? Okay. Soalan. Okey kan, boleh gunakan untuk ni, untuk lab ke. Sekarang ni COVID kan, tak boleh nak buat apa-apa, jadi kita variskan kita punya parameter dan ataupun buat soalan berbeza. Tapi dulu kan ada soalan daripada student tanya, bila ada range parameter, katakan tadi G dengan C. Jadi pelajar kata, apa maksimumnya? Dia hanya ambil yang maksimum tu saja. Jadi bila kita nampak tadi dalam graf, tak semesti yang parameter yang maksimum memberi jawapan yang maksimum. Bergantung pada fiziknya, formula tadi. Alright. Okey, ada 3 minit lagi. Tapi untuk yang ini kalau level undergrad okey ke bro? Boleh. Kalau kita nak ajar boleh Undergraduate, saya pernah bagi final year project, boleh. Untuk boleh. Tapi bila master boleh, mereka mudah. Untuk kelas finite element bro, elective, mereka nak fahamkan finite element tu satu hal, tapi kalau dapat pelajar yang bagus, kita boleh bagi. Tapi tengok ini sebab benda ni consider sekarang ni masih advance sedikit lah. Kalau mereka faham finite element tu, kita bagi penerangan macam ni, dia faham juga, boleh proceed. Tapi kalau setakat undergraduate yang biasa nak faham dia, yang finite element sendiri pun nak faham pun dia struggle, susah lah.